TV KPM. Apa khabar semua? Tachahau, Wanakem. Saya Chris MJ temankan anda di Sukses SPM 2022. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran reka cipta khas untuk calon-calon SPM. Jadi, anda semua bersedia dahulu. Sementara itu, jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Baiklah, apa khabar Cikgu Hanif? Baik, Cikgu Hanif sihat sihat. Okey, saya ingin ucapkan selamat datang ke bilik darjah Didik TV pada hari ini. Dan murid-murid di rumah kita juga ditemani oleh Cikgu Zaini selaku juru bahasa isyarat pada hari ini. Baiklah Cikgu, seperti biasa, dalam bilik darjah ni kita boleh cakap tak lengkap tanpa rakan-rakan sekelas. Betul tak Cikgu? Ya, betul. Okey, oleh sebab itu kita juga ada murid-murid di Google Meet. Apa khabar semua? Hai, lambai sikit. Lambai sikit. Baiklah, boleh tak cikgu perkenalkan murid-murid di Google Meet hari ini? Okey, yang ini adalah murid-murid saya di SMK Pusing. Yang pertama Kian Sun, yang kedua Atirah, yang ketiga Yi Cheng dan juga Chun Yuan. Chun Yuan. Okey, hai semua. Okey, Abang Chris nak tanya, semua sedia tak untuk kelas reka cipta pada hari ini? Kalau dah sedia boleh kasih double thumbs up macam ni. Double thumbs up. Tak sedia lagi. Okey, ada delay sikit, ada delay. Respon delay sikit. Tak apa. Okey, semua dah sedia. Baiklah cikgu, untuk hari ini apakah yang akan kita pelajari cikgu? Okey, hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan... Okey, silakan cikgu. Kita tengok ya. 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 Okey. Kita akan tumpukan pada hari ini adalah berkenaan dengan reka cipta penjanaan idea untuk kertas 2 iaitu aspek 2.0 dan juga aspek 3.0. Okey, kertas 2 ini adalah lebih kepada kerja khusus kepada para pelajar yang mana ia menekankan kemahiran pelajar dalam menghasilkan reka cipta sesebuah tema yang akan diberikan. Okey, cuma hari ini penumpuan saya adalah kepada aspek 2.0 dan juga 3.0 saja. Okey, itu saja. Dan kertas 2 ini mewakili 30% kepada markah keseluruhan reka cipta. Reka cipta ada 2 kertas. Okey, kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi kertas 2 ini mewakili 30% dan untuk hari ini kita akan lihat aspek 2.0 dan juga aspek 3.0 yang melibatkan berkenaan dengan cara untuk para pelajar untuk mendapatkan reka bentuk ataupun reka cipta yang terbaik dalam menjana idea mereka semua. Okey. Jadi sekarang ni kalau diikutkan para pelajar bertukar lumus untuk menghasilkan projek mereka dalam kertas 2 ini. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok ya. Okey. Ini kalau kita tengok dalam buku teks, dalam sukatan mata pelajaran, 6.0 adalah penjanaan idea. Okey, tajuk dalam tingkatan 4 lagi. Okey. Projek untuk reka cipta ni, dia bergantung kepada pelajar untuk siapkannya bermula daripada tingkatan 4 sehingga ke tingkatan 5. Okey. Sebagai contoh Chris. Ya. Tingkatan 4 mungkin Julai tahun lepas mereka dah dapat tajuk. Okey? Mereka dapat tajuk dan mereka akan siapkan kerja sehingga Julai tahun ni. Contohnya lah. Tapi mungkin ada drag masa sedikit itu biasalah berlaku kan dalam musim pandemik sekarang ni kan. Okey? Jadi kita akan tengok dalam aspek ini yang utama sekali yang kita nak tengok sekarang ni adalah berkenaan dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir pada pelajar. Okey? Pelajar dapat tema, pelajar kena fikir sendiri bagaimana nak menghasilkan sesuatu penyelesaian masalah kepada tema tersebut. Okey? Dan yang keduanya menjana idea reka bentuk melalui
kaedah sumbangsaran, melalui kaedah sumbangsaran dan perbincangan sesi kritik. Ini mereka akan hasilkan daripada tingkatan 4 lagi. Seterusnya mensintesis idea. Dan juga menghasilkan beberapa lakaran perkembangan idea. Akan ada kita lihat sekejap lagi. Memilih lakaran idea terbaik dan juga menghasilkan lukisan persembahan. Ini semua akan kita lihat dalam aspek 2.0 dan juga 3.0 nanti. Baik, seterusnya. Menghindari kecelakaan. Ini tema. Ini tema. Tema ni dihasilkan daripada satu situasi yang kita lihat. Apakah penyelesaian di sebalik situasi tersebut. Jadi tema ni berubah-ubah. Setiap tahun akan berubah. Ini macam soalan SPM lah. Setiap tahun akan berubah. Dia takkan ada soalan yang sama. Dia takkan ada tema yang sama. Jadi ini adalah salah satu contoh tema untuk kertas 2 SPM, Reka Cipta. Dia akan bagi tema saja. Tapi di bawah tema tu dia ada guideline dia lah. Macam mana untuk kita buat tema tu supaya kita tak lari tajuk semua kan. Ada guideline dia tu. Cikgu, jadi semua murid akan dapat tema yang sama lah cikgu? Ya. Semua murid akan dapat tema yang sama. Semua tema yang sama. Seterusnya saya nak sentuh aspek 1.0 dulu. Kenapa saya sentuh aspek 1.0? Sebab ia adalah satu asas sebelum kita masuk pada bab 2. Mereka perlu tahu dalam 1.0 ni mengenal pasti dan menganalisis masalah terlebih dahulu. Ini satu contoh. Contoh bagaimana seorang pelajar itu menyatakan masalah yang dilihat. Mungkin pengalaman peribadi sendiri, pengalaman orang lain ataupun dia lihat benda itu berlaku di kedai ke ataupun di depan mata dia dalam media massa. Jadi salah contohnya adalah seperti inilah, kejadian kecelakaan seperti kemalangan dan mangsa jenayah yang menjadi-jadi di negara kita sama ada disebabkan kecuaian atau dilakukan secara sengaja. Itu maksudnya menghindari kecelakaan. Maksudnya berlaku je kemalangan, berlaku je mangsa jenayah, itu maksudnya kita dah menghadapi satu situasi kecelakaan. Jadi fenomena ini mencetuskan rasa bimbang yang tidak selamat pada masyarakat. Biasalah kita tahu kan, jika berlaku suatu perkara yang tidak diingini, akan berlaku suatu perkara yang kita tidak ingin lihat berlakulah di depan mata kita. Dalam aktiviti seharian, pengguna seperti Encik Ali, seorang tukang rumah, selalu menggunakan tukul paku semasa melaksanakan tugasannya. Ini kita dah lihat individu yang terlibat. Individu yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Antara situasi yang sering menimbulkan masalah pada Encik Ali adalah tangan sering terkena tukul semasa menukul paku. Keadaan ini sering berlaku semasa beliau bertugas. Ini akan menyebabkan tangan beliau cedera dan terpaksa menangguhkan pekerjaannya. Dia dah nampak masalah dekat situ. Itu kita panggil penyataan masalah. Keadaan ini mengganggu prestasi kerja, menyebabkan kualiti binaan merosot. Luka pada kecederaan itu juga boleh dijangkiti kuman, oleh itu ia menyebabkan penyakit-penyakit lain boleh menjangkiti Encik Ali. Ini adalah pernyataan masalah yang dilakukan oleh pelajar. Tetapi para pelajar juga disarankan untuk menghasilkan pernyataan masalah dalam bentuk grafik macam ni. Lebih mudah difahami. Untuk lebih mudah difahami. Yang pertamanya, masalah kita dah tahu, masalah tangan terketuk tukul. Biasalah kita pakai paku, kita pakai tukul, kita ketuk-ketuk, terkena tangan. Tangan boleh luka. Dialami Encik Ali semasa bekerja sebagai tukang rumah. Ini situasi tadi. Dan 3 masalah tadi kita dah senaraikan kat sini. Tangan cedera, mengganggu prestasi kerja dan juga jangkitan kuman. Jadi 3 masalah ini, apa kesan akibat dia? Ada 3 kesan akibat dia. Kerja tertangguh, kualiti kerja merosot, dijangkiti penyakit lain. Maksudnya ini adalah masalah yang kita akan kaji untuk kita punya aspek 2.0 nanti. Baiklah. Itu dia perkongsian Cikgu Hanif untuk aspek 2.0 dan juga aspek 3.0 untuk mata pelajaran Reka Cipta. Tapi Cikgu, apa kata kita berehat seketika, boleh tak Cikgu? Boleh. Kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke Sukses TV KPM.
Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Hanif untuk mata pelajaran Reka Cipta. Baiklah Cikgu Hanif, dalam segmen ni apakah yang akan kita fokuskan Cikgu? Okey, segmen seterusnya kita boleh lihat di sini adalah aspek 2.0 yang kita akan fokus kepada murid-murid pada hari ini. Okey, 2.0 adalah penyelidikan bahan rujukan. Baiklah. Okey. Sebelum seseorang pelajar menghasilkan sesuatu idea, dia mesti ada bahan rujukan. Okey, apa bahan rujukan mereka? Dari mana mereka dapat bahan rujukan? Itu perlu ada. Okey, kita tak mahu satu idea tu terhasil daripada perkara-perkara ataupun subjek-subjek yang tidak ada kena-mengena dengan apa yang kita kaji. Okey, tapi kita tengok satu persatu macam mana. Okey, dua kaedah penyelidikan yang ada dalam Reka Cipta ni adalah yang pertamanya, murid-murid boleh sediakan sama ada produk sedia ada yang berfungsi menyelesaikan masalah dikaji. Contohnya, produk sedia ada. Produk sedia ada bermaksud produk itu memang dikhaskan untuk menyelesaikan masalah tu. Contohnya ada dekat kedai, kita cari dekat kedai, murid-murid pergi buat penyelidikan dekat kedai-kedai ataupun shopping komplek mana-mana. Dia jumpa satu alat yang memang untuk pegang paku dan membantu untuk memegang paku, itu kita panggil produk sedia ada. Maksudnya sudah ada di pasaran produk tersebut. Jika ada lah. Okey, jika ada. Tapi kalau produk tu tak ada di pasaran, memang kajian kita tu kamu kaji dan murid-murid kaji, itu satu idea yang baru. Okey, jadi ada idea yang baru. Jadi mereka perlu buat bahan rujukan. Akan tetapi, ada tetapi kalau pelajar tu cakap, saya memang nak buat bahan rujukan, saya ada idea dalam bentuk-bentuk tertentu, okey, bentuk geometri ataupun bentuk sebenar jadi, itu tak ada masalah. Okey, itu tidak ada masalah. Okey, sama ada pelajar nak pilih produk sedia ada ataupun bahan rujukan. Okey, salah satu. Faham? Okey, baik. Seterusnya. Okey, yang pertama kita tengok bahan rujukan. Okey, bentuk geometri. Kita kaji dulu bentuk geometri. Okey. 3 gabungan bentuk geometri dilakarkan sebagai kajian bahan rujukan. Okey. Sila rujuk manual pemakahan kerja khusus MPKK masing-masing. Ini MPKK, murid-murid RC, guru-guru RC mesti faham. Ini dah macam kitab untuk buat kertas 2. Okey, mereka akan ikut MPKK ni untuk dapat markah yang terbaiklah. Okey, markah yang terbaik. Jadi mereka boleh rujuk dekat situ. Okey. Dalam 3 gabungan ni, kalau murid-murid rasa dia nak buat lebih daripada 3 gabungan, dia ada banyak idea nak gabung bentuk, macam-macam bentuk, tak ada masalah. Okey, kertas, ambillah kertas A3 ke, kertas A4 ke, lakarlah macam mana pun. Okey, asalkan kita dapat bentuk-bentuk yang kita rasa boleh menyelesaikan masalah kajian kita tadi. Okey, baik. Yang pertama, contohnya, silinder digabungkan dengan sfera. Okey, digabungkan. Yang kedua, silinder gabung dengan cuboid. Yang ketiga, piramid dengan silinder. Dan macam-macam lagi bentuk yang pelajar boleh explore sendiri. Boleh cuba buat. Okey? Pelajar dalam Reka Cipta ni, pelajar mesti ada rasa keberanian untuk melukis. Untuk melakar lah. Okay? Untuk melakar. Senang cerita, kita melakar. Lakar ni lebih, orang kata lebih santai daripada melukis kan. Kita lakar, kita conteng semua tu kan. Jadi dari situ, pelajar akan dapat beberapa bentuk. Okey, tapi minimum kita bagi 3 lah. Okey, 3 minimum. Okey. Seterusnya. Bentuk geometri kedua dipilih sebagai bahan rujukan. Okey. Dalam masa ini saya nak murid-murid kita di SMK Pusing juga, okey, 4 orang murid ni saya nak cuba kamu gabungkan daripada permasalahan kajian yang kamu buat, cuba gabungkan bentuk geometri, okey? 1, 2, 3 ataupun berapa saja yang kamu rasa boleh gabungkan, cuba buat. Okey, nanti kita bincang macam mana. Adakah benda tu bertepatan dengan kajian kamu nanti. Okey? Cuba buat dulu. Okey, boleh masing-masing boleh buat. Okey, dalam masa kamu buat tu, saya akan terangkan bentuk geometri kedua dipilih sebagai bahan rujukan. Bagaimana bentuk geometri kedua dipilih ni? Maksudnya tadi, gambar tadi, kita ambil geometri yang kedua bentuk macam ni. Okey? Geometri yang kedua ni adalah gabungan cuboid dengan silinder.
Okey. Keyboard digabung dengan silinder jadi bentuk macam ni. Digabungkan dekat tepi macam ni. Untuk apa? Jalinan bentuk yang perlu disesuaikan untuk pegangan yang kuat. Jadi pelajar mungkin dia ada idea bagaimana nak pegang paku ataupun nak pegang tukul, dia ada idea macam tu. Bentuknya dia tak tahu lagi, tapi dia dah ada gabungan bentuk-bentuk untuk menghasilkan idea dia. Okey. Seterusnya, kepelbagaian bentuk untuk ruang supaya ruang kerja optimum. Maksudnya ditambah sikit bentuk-bentuk lain supaya ada mungkin akan berlaku pergerakan, akan berlaku sedikit sistem dekat situ boleh nampak. Idea dia semakin bercambah. Yeah. Okey, idea semakin bercambah. Dan seterusnya ruang dibuat bagi memberi kesan kerja yang lebih selamat kepada pengguna. Dia ada buat ruang pula dekat sini. Okey. Okey, sekarang ni kenapa ada tulisan yang warna merah ni? Kenapa, cikgu? Kenapa? Okey. Jalinan, kepelbagaian, ruang, semua tu apa? Itu adalah salah satu syarat dalam kita nak menghasilkan gabungan ni. Mereka kena lihat kepada beberapa faktor iaitu elemen reka bentuk dan juga prinsip reka bentuk. Okey, nanti saya akan tunjukkan prinsip dan elemen reka bentuk tu. Okey, pelajar kita tengah buat lagi. Okey, saya terangkan dulu bahan rujukan. Okey, ini pula adalah semula jadi. Okey, flora dan fauna. Nanti mesti ada yang akan tanya saya, kenapa cikgu tadi buat cantik pakai komputer, ini tiba-tiba lukis macam ni pula. Saya nak tunjukkan gambaran bagaimana pelajar nak buat lukisan. Okey. Yang komputer tadi tu mungkin pelajar yang mereka dah berminat dengan grafik, mereka ada tablet, mereka ada komputer, mungkin mereka ada kelebihan macam tu, mereka boleh cuba macam tu. Tak ada masalah. Dalam reka cipta kita bagi kebebasan pelajar-pelajar untuk menggunakan teknologi. Okey, ini kalau dia guna kertas biasa. Ada kertas, ada pensel, ada pen, cukup. Okey? Boleh. Ini bahan rujukan semula jadi alam dan flora dan fauna. Okey? Murid-murid akan lihat alam semula jadi mereka. Okey? Dalam kita berfikir apa bentuk alam semula jadi yang boleh digunakan, mungkin murid-murid dapat lihat, okey, ketam. Sebab ketam ada pengepit. Ya. Pengepit ni biasanya kita tahulah ketam, kepit untuk ambil barang-barang makan dia kan. Betul. Dan sepit ketam tu kuat. Dia punya ni kan, kita nampak ketam tu kuat dekat mana? Dekat penyepit dia kan. Okey, dia ambil penyepit, elemen penyepit. Dia lukis penyepit. Bagaimana dia lakarkan penyepit tu, dia kembangkan idea dia daripada penyepit tu macam mana. Okey. Dan seterusnya, dia gunakan pen pula. Dia terangkan lukisan tu, dia jelaskan lukisan dia tu menggunakan pen pula. Okey, supaya lebih kemas. Okey, lebih kemas. Tapi ini masih lagi lukisan yang kita tak faham. Betul tak? Betul tak, Chris? Kita tak faham kan? Kita Betul. tengok ada apa lukisan ni kan? Nampak ketam je. Nampak ketam je kan? Ya. Jadi pelajar mesti ada buat labeling. Ataupun kita panggil melabel. Dalam kita punya pemakahan mesti ada melabel. Kalau kita lukis lukisan semata-mata, jadi lukisan bisu. Orang tak faham. Orang tak faham. Orang tengok, cikgu-cikgu tengok apa murid ni buat, kan? Jadi kena ada tulisan yang menyatakan tentang prinsip dan elemen tadi. Okey? Jalinan bentuk ada dekat sini. Okey, jalinan bentuk. Ruang ada dekat sini. Dipakai ruang. Pergerakan, untuk pergerakan ada dekat sini. Tapi kalau nak lebih cantik, lebih elok, murid-murid bolehlah guna komputer untuk membantu lukisan mereka. Gunalah tulisan yang lebih elok. Lebih nampak kemas. Okey, pakai komputer, tulisan mereka akan nampak lebih kemas. Okey, baik. Murid-murid kita dekat SMK Pusing, macam mana? Sudah siap? Okey, sudah. Sudah, Sudah. Okey. Boleh semua tunjuk? Saya nak tengok. Gabungan bentuk kiasun. Okey. Kiasun banyak digabung. Atirah. Okey. Cuboid dengan silinder. Okey. Cunyuan. Cuboid silinder. Okey. Ini pun cuboid dengan kubus silinder dengan juga kubus. Okey. Ini contoh gabungan. Okey. Ini adalah contoh gabungan
bentuk geometri. Okey, bentuk geometri. Okey, siapa boleh bagi tahu saya kenapa gabungan itu digunakan? Siapa volunteer? Siapa yang sukarela bagi tahu? Boleh angkat tangan. Siapa? Tira boleh? Bentuk-bentuk ini sesuai dengan bentuk-bentuk gabungan ini sesuai dengan penyelesaian masalah saya nanti, cikgu. Okey, betul. Tepat. Bila kita pilih bentuk-bentuk tersebut, bentuk itu sudah memberi kita idea untuk kita dapatkan beberapa idea untuk seterusnya. Kita nak buat fungsi dia ke kaedah dia ke. Dari situ kita dapat bentuk. Jadi murid-murid diberi kebebasan untuk pilih sama ada menggunakan bahan rujukan bentuk geometri tadi ataupun bahan rujukan semula jadi, flora ataupun fauna. Okey, daripada sini mereka boleh lihat. Ini prinsip reka bentuk. Okey, dia ada prinsip reka bentuk, ada 7 prinsip reka bentuk, corak, kesatuan, imbangan, penekanan, pergerakan, corak kontra dan juga rentak. Okey, ini adalah prinsip dan juga elemen. Elemen pula ada nilai, garis, rupa, bentuk, jalinan, ruang, warna. Okey, nilai. So maksudnya pelajar boleh pilih dari sini bagaimana untuk mereka kembangkan idea mereka pada bentuk-bentuk geometri ataupun bentuk-bentuk semula jadi tadi. Okey? Itu dia. Baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar dan kepada murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi untuk KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Hanif untuk mata pelajaran Reka Cipta. Secara khususnya topik aspek 2.0 dan juga 3.0. Baiklah cikgu, dalam segmen ni apakah yang akan kita pelajari cikgu? Okey Chris. Okey, untuk segmen seterusnya kita boleh lihat di sini 3.0. Mencipta dan mereka bentuk pelbagai idea. Okey? Mereka cipta dan mereka bentuk pelbagai idea. Baik. Okey, ini penjanaan idea dan perkembangan. Okey, daripada mana kita dapat idea ini? Kita dah dapat idea ni daripada 2.0. Okey. Lukisan awal kita yang kita buat, yang kita ambil jalinan, kita ambil bentuk, ruang semua tu, kita dah ada bentuk dia kat sini. Okey? Bentuk mentah dia, kita panggil bentuk yang raw lagi lah. Okey. Ini bentuk asas dia. Okey. Tapi dia sudah ada kita sudah ada idea untuk ia berfungsi. Bagaimana dia berfungsi, kita dah nampak. Cuma dalam penjanaan idea dan perkembangan idea ni kita nak detailkan lagi, nak kembangkan lagi idea kita supaya dia jadi lebih baik dan lebih efisien dalam berfungsi. Okey. Contohnya kita lihat yang idea pertama. Okey. Daripada idea asal kepada idea perkembangan yang pertama, apa yang kita ubah? Okey, saya selalu pesan kepada murid-murid saya, okey, apa saja perubahan yang mereka hasilkan, apa saja perubahan yang mereka buat, mereka warnakan. Supaya nampak perbezaan. Okey, nampak perbezaan. Okey, contohnya dekat sini. Pemegang paku direka sebagai sarung ibu jari semasa memegang paku. Okey? Murid-murid ada idea, dia kata okey, pemegang paku tu masuk ibu jari kat situ, okey, supaya dia jadi macam sarung untuk ibu jari. Okey? Dan seterusnya, pemegang paku direka sebagai sarung jari telunjuk dan jari tengah semasa memegang paku. Maksudnya semua jari masuk kat sini. Ataupun 2 jari ataupun 3 jari masuk sini, 1 jari dekat sini. Okey? Jadi dia ada pemegang paku. Macam ni lah, macam kepit lah. Dia ada idea itu. Dia dah dapat idea tersebut. Okey. Seterusnya, engsel dibina untuk kesesuaian pergerakan jari. Untuk pergerakan, dia buat engsel kat sini. Daripada idea asal, okey, mereka ada idea asal, tapi mereka kembangkan di sini. Okey, apa perkembangannya? Sudah ada dekat sini. Ini perkembangan dia. Okey, yang kita warnakan. Okey, nampak? Seterusnya, anak panah merah yang kedua. Okey, yang pertama, yang kedua. Okey, di sini apa perubahan? Pemegang paku dibentuk untuk lebih mudah disarung. Mungkin ini susah sikit nak masukkan jari, lambat ke apa kan. Okey, jadi dia buat satu kaedah supaya pemegang paku tu supaya mudah untuk jari masuk. Okey? Dan ruang ni juga boleh buat bentuk supaya jari mudah masuk untuk memegang produk.
ruang sarung dibentuk ergonomik supaya selesa semasa menggunakan produk. Okey, ergonomik ni maksudnya ukuran ataupun bentuk yang sesuai dengan tubuh badan manusia lah. Okey. Engsel dibentuk lebih kecil untuk mengoptimalkan operasi, maksudnya lebih kecil. Okey, ini yang diubah. Ada saja perubahan, warnakan. Ada saja perubahan, warnakan. Kalau ikutkan, itu bukan wajib. Tapi untuk memudahkan pelajar juga. Okey, kita warnakan apa yang kita ubah. Lebih senang nak faham. Lebih senang nak faham, kan? Okey. Okey, untuk memudahkan faham. Okey, dan seterusnya, anak panah yang ketiga, diubah lagi. Bahagian pengepit, paku dibentuk untuk pemegang paku yang lebih kuat. Dia ada bentuk supaya paku tu duduk kat situ. Paku tu tidak beralih, tidak bergerak. Okey, ruang sarung dibentuk ergonomik supaya lebih selesa dan juga ada bentuk dekat sini supaya dia boleh pegang ataupun kepit paku tu dengan elok. Okey. Sekarang ni kenapa ada 3 anak panah? Saya nak tanya tu dulu. 1, 2, 3. Okey. Dalam pemarkahan, dalam pemarkahan mereka perlu ada 1, 2, 3 kerana ada 3 perkembangan. Setiap idea, satu idea 1, perkembangan yang pertama, kedua, ketiga. Okey? Mereka perlu ada 3 perkembangan idea untuk idea 1. Dan seterusnya, kita tengok pula idea 2. Dia ada 2 idea. Tadi idea 1, idea 2. Tapi asasnya sama. Bentuk asasnya masih sama. Kita masih menggunakan bentuk asas ini. Murid-murid menggunakan bentuk ni, bentuk yang kamu pilih, okey, dalam aspek 2. Masuk dekat sini, sama juga dengan idea 1 tadi, masuk dekat sini dan cara kita ubah tu berbeza. Mungkin kaedah dia berbeza, sistem dia berbeza. Dekat sini perubahan yang dibuat, ada pemegang. Pengepit tu macam biasalah, okey, ada pengepit pemegang dia diubah. Ada pemegang kat sini. Seterusnya idea yang seterusnya, pemegang ni juga diubah supaya lebih selesa dipegang, dia bulatkan. Okey. Jadi setiap perubahan murid-murid buat satu anak panah lagi. Ada perubahan, buat satu perkembangan. Maksudnya ada banyak perkembangan. Kita tak boleh buat ataupun pelajar terus buat dalam satu idea ataupun 2 idea dalam satu lukisan. Jadi nanti dia tak ada idea yang nak dikembangkan. Jadi setiap perubahan ada saja idea, ada saja mekanisme yang biasa sesuai untuk dimasukkan, dikembangkan. Okey, dikembangkan lagi. Okey, ini yang seterusnya, ini pula dia ubah dekat sini. Ada pula badan pula ditambah pula ruang untuk meletakkan paku ekstra. Paku yang kita nak gunakan lagi nanti kita letak dekat sini. Okey, jadi kita nampak ada 1, 2, 3. Ada 3 perkembangan idea di situ. Okey, tadi idea yang 1 lain perkembangan dia, idea 2 lain perkembangan dia. Okey, supaya kita boleh lihat mana satu idea yang berbeza dan mana satu yang lebih baik. Bagaimana kita nak nilai? Ini penilaian idea. Kita buat dalam bentuk jadual. Dia ada kekuatan dan juga kelemahan. Idea 1 ada kekuatan dia, idea 2 ada kekuatan dia dan ada juga ada kelemahan dia. Bagaimana kita nak kesan idea tu, kekuatan dan kelemahan dia tu daripada mana? Daripada fungsi dia. Kita boleh fikir bagaimana dia berfungsi. Yang idea 1 dia kecil, dia mudah dibawa ke mana-mana. Dia boleh melindungi jari. Idea 2 kekuatan dia pula, dia pemegang dia lebih jauh dan juga boleh menyimpan paku. Tapi kedua-dua idea juga ada kelemahan. Jari masih terasa hentakan sebab dia dekat dengan tukul kan. Tidak selesa kalau guna dengan lebih lama. Idea 2 pula dia besar, sukar dibawa. Dan juga dia mudah terlepas dari tangan sebab dia pemegang saja. Dia tak ada sarung apa kan. Dia pemegang saja. Okey. Jadi ini adalah penilaian idea. Okey. Jadi idea mana yang dipilih? Idea mana yang dipilih? Idea mana yang dipilih itulah kita panggil synthesis idea. Okey, synthesis idea. Okey. Murid-murid SMK Pusing dan juga murid-murid di rumah, boleh cuba buat daripada idea kamu yang kamu ada sekarang ni, yang kamu dah buat dengan guru-guru kamu di sekolah, kamu boleh tengok bagaimana kamu buat sintesis. Okey, berdasarkan idea 1 dan idea 2 tu, bagaimana kamu sintesis idea tersebut. Okey, murid-murid SMK Pusing dan juga kalau yang ada di rumah pun nak cuba buat, boleh cuba buat sintesis idea berdasarkan idea masing-masing. Cikgu, saya ada soalan, cikgu. Ya. Kita perlu ada 2 idea ke, cikgu? Kalau 1 tak cukup? Pelajar mesti ada 2 idea disebabkan oleh kita nak lihat supaya murid-murid dapat tengok bagaimana satu idea itu dengan idea yang lain
boleh dikembangkan dan mana yang terbaik. Kita tak mahu satu idea saja diambil. Daripada situ dia mungkin ada sesuatu benda yang tak sesuai, dia rasa tak boleh buat, dia start. Jadi kalau dia ada dua idea, kita boleh buat sintesis, buat perbandingan, mana yang lebih baik. Yang baik kita ambil, yang tak baik kita tolak tepi. Itu maksudnya. Jadi sintesis ni macam itulah. Okey, sintesis ni murid-murid SMK Pusing semua dah tengah buat tu. Sintesis idea dan mereka bentuk ciptaan ni, dua idea tadi, kekuatan idea satu dan kekuatan idea dua dimasukkan, digabungkan dalam bentuk yang baru. Dua idea yang tadi dah tak ada dah. Kita dah sintesis, kita dah tengok apa kekuatan dia, kita dah masukkan kat sini. Okey? Masuk kat sini, ini adalah bentuk terbaru. Itu maksudnya sintesis. Kita melihat kepada idea-idea itu tadi, yang kekuatan idea tadi digabungkan. Kelemahan tadi kita tak nak dah. Okey, yang kecil, yang sakit tangan semua tu kita dah tolak tepi. Kita dah buat satu idea baru yang mana idea ini dah kita tinggalkan yang lama tadi. Okey? Contohnya pengepit daripada idea 2. Daripada idea 2 dia ambil pengepit. Badan produk daripada idea 1. Daripada idea 1 dia buat badan produk. Okey? Daripada idea 2 pula kat sini ada pemegang. Jadi maksudnya dalam satu gambaran, dalam satu rekaan yang baru, dia dah gabungkan idea-idea tersebut. Okey? Ini maksudnya dia mensintesis idea dan mereka bentuk ciptaan. Jadi tadi kita nampak perkembangan satu dan ini yang terbaik. Okey? Ini yang terbaik bagi gambar ni. Okey, bagaimana untuk dapatkan lagi bentuk yang lebih baik? Kita touch up sikit ataupun kita buat sedikit penambahbaikan. Okey, penambahbaikan dan juga pengubahsuaian. Okey, kita dah buat kat sini, kita buat kat sini sudah siap pengubahsuaian dan ini kita buat penambahbaikan. Okey, penambahbaikan tu supaya produk itu lebih mesra pengguna lah. Kita tengok kat sini. Badan produk bergrip. Maksudnya pemegang tu ada grip. Tak adalah bentuk petak macam ni. Okey, dia lebih mesra, kita boleh pegang. Lebih ergonomik kan cikgu? Lebih ergonomik. Daripada idea satu tadi pula, kita buat pelindung. Supaya dia boleh melindungi jari kita. Okey. Tadi, idea 2 tadi ada tempat simpan paku kan? Kita letak simpan paku kat sini. Jadi semua idea tu dah dimasukkan, dah dihasilkan dalam satu bentuk yang baru. Cikgu, bagaimana pula dengan warna cikgu? Sebab kat sebelah kiri kuning tapi sebelah kanan pula merah. Okey, warna ni dia bergantung kepada penggunaan produk tersebut. Okey, warna. Kalau ni kita tengok warna kuning ni saya buat semata-mata pelajar-pelajar ataupun murid-murid kita buat sebagai warna asas untuk mereka buat design. Okey, buat mereka bentuk. Okey. Tapi dekat sini kita tukar warna supaya lebih menyelah. Okey, warna-warna yang lebih menyelah. Tapi kat sini tak perlu lagi warna sebenarnya. Tapi untuk lebih memberi orang kata kreativiti kepada pelajar. Sebab pelajar bebas. Okey, pelajar bebas untuk buat macam mana. Dia punya grafik dia macam mana. Okey, pelajar-pelajar dia suka grafik-grafik semua ni kan. Jadi kita bagi kebebasan kepada mereka untuk mewarna. Okey, tak ada masalah. Okey. Pelajar murid-murid SMK Pusing macam mana? Sudah siap? Sudah siap? Boleh tengok sintesis idea. Baiklah, mungkin cikgu boleh tolong menganalisis jawapan murid-murid kita pada hari ini, cikgu. Okey, kita tengok satu persatu. Tirah, Yi Cheng buat. Okey, Tirah buat. Kita nampak kan? Tirah punya pun nampak perbezaan kan daripada yang asas tadi. Kita boleh tengok Tirah buat asas bentuk dia kepada bentuk yang lebih baik. Okey, bentuk yang lebih ergonomik. Macam Yi Cheng tadi, kita tengok gabungan dia nampak agak bersegi, berpetak je kan. Lepas tu dia ubah sedikit supaya dia lebih nampak menyelah dia punya design itulah. Kalau kita tengok setiap pelajar, setiap murid-murid ada buat dia punya idea kan. Okey. Tirah ada buat idea, mana idea 1, idea 2. Cunyuan pun ada buat, Kiasun pun ada buat. Kita boleh tengok murid-murid dah buat bagaimana mereka mensintesis idea mereka dalam mereka bentuk. Okey, terima kasih semua. Okey. Cikgu, tapi mereka tak warna pun? Mereka tak warnakan sebab itu kebebasan. Boleh nak warna tak apa, nak warna pun boleh. Okey.
Tak ada beza cikgu Tak ada beza. dari Tak segi ada beza. pemakahan ke apa? Pemakahan tak ada beza. Okey, faham. Asalkan ada apa yang dia orang buat, menempati apa yang kita minta, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau ada warna, lebih kreatif lah. Pelajar tu lebih bersemangat, okey, nak mewarna semua kan tak ada masalah. Okey, kita galakkan. Okey, seterusnya. Okey. Oh. Okey. Cikgu, jadi kalau apa kata kita warnakan dari segi pemarkahan memang tak ada beza lah cikgu. Tak ada beza. Setakat ni tak ada beza Okey, pemakahan dia tu. Dan apa saya perasan tadi untuk murid-murid yang ada di Google Meet, idea mereka semua berbeza cikgu. Ya. Tapi fungsi sama. Fungsi mereka pun berbeza. Okey. Oh, Walaupun okey. mereka dapat tema yang sama, mereka akan keluar dengan mungkin idea yang sama, tapi dalam 2.0, dalam 3.0 tu, okey, dalam 3.0 kita lihat tadi, di situ pelajar-pelajar, murid-murid akan mula menghasilkan idea mereka tersendiri. Masing-masing kan ada idea nak buat macam ni kan. Jadi di situ kita boleh tengok perbezaannya akan timbul dekat situ. Jadi tema sama. Tema tapi sama. Fungsi akan berbeza lah cikgu. Mungkin situasi permasalahan pun sama. Tapi bila dah masuk 2.0, aspek 3.0, di situ kita boleh lihat perbezaan tu dah mula nampak. Baiklah Okey. cikgu. Dan juga saya nampak tadi semua murid pun ada label cikgu. Apa kata sekiranya murid lupa label pula cikgu? Apa yang akan jadi? Label tu memainkan peranan. Okey, label tu sebenarnya juru cakap kepada lukisan tu. Okey. Kalau tak ada label, macam mana kita nak faham? Okey. Jadi kita biasanya guru-guru akan menasihatkan murid-murid, kalau tak label, okey, tolong labelkan yang ni. Tolong labelkan. Supaya benda tu memberi gambaran yang baik, yang bagus kepada lakaran mereka dan juga of course pastinya markah lah. Okey, markah yang lebih tinggi, markah yang lebih baik. Baiklah, terima kasih cikgu. Kita akan berehat seketika, jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi ke Sukses SPM 2020. TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Hanif dan juga rakan-rakan sekelas saya dari SMK Pusing. Apa khabar semua? Lambai sikit. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita belajar cikgu? Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah berkenaan dengan reka bentuk sistem atau kaedah dalam reka ciptaan. Okey. Kalau tadi kita lihat, okey, murid-murid semua sudah buat satu sintesis berkenaan dengan reka bentuk mereka, reka cipta mereka dan mereka hasilkan satu reka bentuk yang berfungsi. Okey. Dalam kertas tu kita anggap sudah berfungsilah sebab para murid-murid semua sudah tahu akan fungsi mereka dan berkenaan dengan cara produk tu beroperasi. Jadi dalam reka bentuk sistem ini, okey, dalam reka bentuk sistem ini murid-murid akan menceritakan, okey, satu persatu, okey, dengan detailnya, dengan berserta dengan lakarannya, okey, bagaimana fungsi produk rekaan mereka. Okey, ini contohnya, okey. Yang pertama kita tengok ini adalah alat yang tadi, okey, pengepit paku tadi. Gambaran pengepit paku tu kita buat, okey. Awal-awal kita dah buat gambaran pengepit paku tu. Kita buat gambaran, ada pengepit paku dekat sini, ada pemegang, ada tempat simpan paku. Ini maksudnya secara gambaran awal, inilah produk yang murid-murid akan buat. Okey. Contohnya lah kat sini. Okey, tapi tadi murid-murid ada desain berbeza kan? Okey, ada rekaan mereka yang berbeza. Okey. Yang pertama kita tengok dekat sini. Okey. Pegang produk dengan betul. Para pelajar ataupun murid-murid mesti melihat bagaimana produk itu dipegang. Kita jangan buat rekaan kita tapi kita tak tahu bagaimana benda tu nak beroperasi. Nak pegang dekat mana, nak angkat dekat mana, kan? Jadi produk tu kita kena lukis, okey, murid-murid kena lukis supaya dapat gambaran produk kita, produk rekaan kita tu dipegang macam mana. Contohnya macam gambar satu ni lah. Okey, tak perlulah kamu lukis, para murid-murid semua lukis satu badan. Kan nak pegang satu produk tapi lukis seorang yang okey daripada kepala sampai kaki. Tak perlu macam tu. Just kita hanya fokus pada
Tangan. Tangan sahaja. Okey. Tapi kalau alatan tersebut, produk tersebut memang kegunaan dia mungkin dia besar, saiz dia besar. Mungkin kita nak fokus dulu, mungkin bolehlah lukis satu fokus besar dengan gambaran manusia dekat tepi. Kita nak tengok sizing dia, okey? Kat situ baru orang faham, okey produk kita ni besar, okey produk ni kita ni kecil. Kalau macam ni, kita dah tahu produk ni guna dekat tangan sahaja, okey? Cara pegang yang betul. Okey? Yang kedua, kita ceritakan bagaimana operasi dia, fungsi operasi dia. Yang pertamanya, mestilah kita ambil paku tu kan, sebab alat dia tu untuk memaku. Okey? Ambil paku simpanan di belakang produk. Sebab dekat produk ni kita dah susun paku tu. Okey? Dan dekat sini kita ambil satu paku di belakang produk. Okey? Lukis saja bentuk macam ni. Okey? Kalau kita tak nak lukis besar macam ni kan, nak lukis satu-satu semula mungkin ambil masa kan. Okey, just buat bulat macam ni. Ini tips dia. Okey? Buat je bulat. Okey, kita hanya fokus pada tempat tertentu saja. Secara manual pun pelajar boleh buat macam tu. Buat je bulat dan fokus pada kawasan yang kita nak tunjuk saja. Okey? Kita tak perlulah lukis balik satu. Yang ketiga pula nak lukis satu lagi. Memang akan ambil masa dan juga memenatkan pelajar lah. Okey, seterusnya yang ketiga. Letak paku pada pengepit dan tekan picu pada pemegang untuk mengunci paku. Okey. Maksudnya kat sini kita tunjukkan langkah pertama apa, langkah kedua apa dan langkah ketiga apa. Okey. Ambil saja paku, letak pada dia punya muncung dia tadi, pengepit tu dan tekan picu. Okey, picu tu bermaksud yang kita nak kunci dia tu. Okey. Di sini juga pelajar boleh buat mungkin dari segi fungsi, kita dah tunjukkan fungsi. Mungkin juga dari segi sistem. Di sini mungkin ada pelajar yang kreatif, dia nak tunjukkan. Ditarik kat sini, okey, apa sistem yang digunakan? Diceritakan pasal sistem. Barulah kena dengan reka bentuk sistem dengan kaedah. Okey. Tapi kalau tak ada sistem, dia kata saya gunakan kaedah contohnya pemanasan, okey, kaedah penjemuran ke apa kan, apa saja kaedah tak ada masalah walaupun tak ada sistem. Asalkan ada kaedah yang bertepatan dengan fungsi dia, tak ada masalah. Okey, boleh ceritakan. Okey. Lepas tu seterusnya yang keempat. Ketuk paku menggunakan tukul, paku akan masuk menegak mengikut alur lubang pengepit. Jadi pengepit itu digunakan untuk pegang paku dan dia tukul supaya paku tu masuk dengan elok. Jadi apa penyelesaian masalah dekat sini? Tangan kita dah tak kena dah paku tadi. Jadi kita balik pada apa kita bincang tadi, tangan luka kena paku kan. Dekat sini sudah menyelesaikan masalah. Okey, di sini penyelesaian masalah dah nampak. Okey. Mungkin dekat sini ada sistem lain pula, ada sistem tuas ke? Boleh ceritakan. Okey, tuas kelas ke berapa, ceritakan, tak ada masalah. Okey, masukkan. Dan seterusnya, setelah paku separuh terbenam, tekan picu untuk melepaskan paku dan ketuk paku sehingga selesai. Maksudnya, bila dah paku tu masuk semua, lepas saja, dia akan terbuka, kita selesaikan proses tu seterusnya. Okey, jadi dalam gambaran yang kita buat ni mesti satu persatu. Di sinilah biasanya murid-murid gagal untuk dapat markah yang penuh. Okey. Kenapa cikgu? Sebab nak menghasilkan step by step ataupun satu persatu ni mungkin mengambil masa ataupun tak sampai tahap mereka. Tapi cikgu-cikgu reka cipta biasanya memang bagi galakan pada murid-murid untuk selesaikan ini. Sebab dalam 3.0 ni dia membawa markah yang paling tinggi dalam folio. Markah dia paling tinggi dalam folio. Jadi murid-murid boleh sampai pada tahap ini, mereka akan dapat full mark untuk 3 markah untuk aspek 3.0 ni. Jadi memang kita tekankan supaya sampai sini. Sampai sini. Cikgu, Tapi kenapa ada lakaran yang ada dalam bulatan, ada yang tak ada bulatan, cikgu? Yang dalam bulatan ni saya nak fokuskan pada tempat tertentu saja. Okey? Tempat tertentu saja. Kalau kita tak buat bulatan ni, mungkin kita nampak macam, lukisan ni kenapa dilukis paruh? Jadi bulatan ni nampak ni macam kita fokus.
Kita fokus pada sesuatu tempat ini. Okey, kita fokus satu persatu. Okey? Jadi kita boleh nampak bagaimana ianya berfungsi. Ada sistem, ada kaedah, ada fungsi operasi dia. Bagus, cantik. Dapat markah penuh. Okey, untuk kertas 2 ni. Untuk markah inilah aspek 3.0 lah. Aspek 3.0. Aspek 3.0. Sebab dia markah paling tinggi kat sini. Okey, kalau rugilah kita tak dapat. Sebab benda ni kita buat sendiri kan. Ya. Kalau silap, cikgu boleh betulkan, pelajar boleh betulkan lagi kan. Jadi tak ada masalah. Okey, boleh betulkan. Kita buat sampai kita dapat markah penuh dekat sini. Okey? Baiklah cikgu, tapi dalam sini, dalam slide cikgu ni, terdapat 5 langkah. Ya. Sekiranya murid hendak melangkah 6 atau 7, boleh ke cikgu? Boleh. Dia bergantung kepada fungsi masing-masing. Fungsi produk masing-masing. Yang penting dia ada input, proses, output. Dalam proses tu dia akan ada beberapa step ataupun langkah-langkah tertentu. Jadi mungkin dia akan, of course, akan jadi lebih kepada 3. Lebih daripada 3 lah. Lebih daripada 3 lah kan. Input, proses, output, itu dah 3 kan. Ya. Jadi dalam proses tu mungkin ada lagi beberapa Nak kembangkan langkah. idea Nak murid-murid kembangkan idea. Jadi seterusnya saya nak bagi tips sedikit. Bagaimana kamu nak menghasilkan lakaran ni. Okey, dalam kita menghasilkan lakaran ni, kita jangan takut dengan pensel. Jangan takut dengan pensel dengan tu jangan murid-murid. takut dengan pensel. Kita jangan takut nak melakar. Biasanya bila pelajar ni bila dia melakar, dia akan ada pemadam. Ya. Dia akan padam, dia lakar, dia padam. Samalah dengan murid-murid saya pun. Okey. Padam, lepas tu lakar balik. Lepas tu last kali tak siap. Jangan takut. Setiap kesilapan, setiap idea yang ada, kembangkan. Buat anak panah lain, kembangkan. Oh, ada idea lain, kembangkan lagi. Jadi itu cara untuk kita dapatkan idea yang banyak. Okey, kita jangan start pada satu idea, dekat situ juga kita nak tambah, dekat situ juga kita nak perbetulkan, kita nak padam, jangan. Ada kesilapan, okey, idea dia sebenarnya macam ni. Kembangkan tempat lain. Gunakan kertas tu sebanyak mungkin. Tak ada masalah. Okey. Jangan takut gunakan pensel. Jangan takut gunakan pensel. Mungkin murid-murid di Google Meet boleh tunjuk sekali lagi lakaran anda di kamera. Tunjuk lakaran tadi. Yang ini guna pen cikgu. Ini macam tadi. Dia akan gunakan pensel, lepas tu dia akan gunakan pen. Okey, guna pensel tu lakaran asas tu guna pensel dulu. Lepas tu dah confirm lakaran tu, dia akan gunakan pen. Okey, jadi dia ni dah expert lah ni. Dah expert lah ni. Dah berani dah. Okey, murid-murid cemerlang ni. Okey. Dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hanif. Terima kasih. Dan saya pasti Cikgu dengan ajaran, dengan kelas hari ini, murid-murid di rumah dan juga di Google Meet lebih yakin untuk mencapai markah tertinggi untuk SPM 2022. Jadi kita ingin ucapkan all the best. Semoga berjaya untuk SPM 2022. Kita akan jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua. Tunjuk.